Isim masdar. Baik, kalau sifil 3 saya dah ajar belum? Tambah apa? Sifil 3. Belum. Belum Belum. Baru satu Ustaz. Kita mau belajar sifil 5 tu. Pak lah. Sifil 5 dah kan? Ya. Dah. Okey, yang baru belajar sifil 5 kan. Sifil 3 belum belajar kan? Belum. Biar Belum. dulu lah. Biar dulu. Biar Sebab kita nak fokuskan kepada sebab hari ni nak belajar benda baru tapi bukan ajar yang ni. Bukan nak ajar yang sifil dan sifil tu. Kita nak ajar yang benda lain tu. Pattern tu nanti dia datang dengan sendirilah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Seterusnya tanwin adalah tanda isim yang keberapa kalau kita belajar dulu? 4. Kedua. Boleh? Maka ahadun, maka dia tanwin. Tanda isim pertama apa dia? Alif lam. Alif lam. Ataupun kalau kita ikutkan nama khas saya tulis tu kan. Alif lam. Boleh? Baik, seterusnya adalah Allahus Samad. Allah mana apa? Allah. Allah juga lah. Boleh? Baik, sebelum kita nak bahas Allah ni isim ke fa'il ke huruf, kita kena sebut apa kat Allah ni? Isim dia nama khas dan isim. Nama khas. Kita kena sebut satu perkataan tu. Apa nama tu? Isim. Kalau jumpa je kalimah Allah, sebelum kita nak bahaskan Allah tu, apa dia isim ke fa'il ke huruf, kita kena sebut satu perkataan tu. Apa dia nama? Lafzul jalalah. Ayuh lafzul Jalalah. Tajwid lah. Alif lam jalalah. Alif lam. Masa belajar tajwid pun Ustaz Najib ada cakap kan? Ada. Memang semua macam tu lah. Yang ni merupakan adab lah. Kalau dengan manusia pun kita kena beradab, ini kan pula dengan Allah. Lafaz al-jalalah. Lafaz. Siapa yang belajar berguru tu, dia mesti akan bagi tahu benda. Sebab yang ni kita takkan jumpa kat dalam buku tau. Benda ni saya tak dapat dekat dalam buku, saya dapat daripada guru. Alif lam. Lafaz Dalam buku tajwid pun yang penulis tu tulis lafaz jalalah, tapi kalau dalam buku kita sumber dia tak sebut pun. Kalau kita tulis, yang kita belajar daripada buku-buku yang tulisan tu adalah rujukan. Boleh? Adapun sumber asli tak ada. Sumber atau faham tak sumber dengan rujukan? Dapat beza tak? Asalnya Ustaz. Contohnya macam kitab hadis. Sumber kitab Sahih Bukhari tu sumber tu dipanggil sebagai yang pure punya lah. Selepas tu ada ustaz tu terang pasal buku hadis, Dr. Mazhar tulis, tu dah tak jadi buku sumber, itu jadi buku rujukan. Sumber dia yang asal dulu, siapa yang pelopor-pelopor. Sumber tu ada riwayat ke? Riwayat ke? Abu Hurairah. Ustaz syarah. Yelah yang kumpul tu Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, yang tu dipanggil sebagai sumber. Contoh macam Quran. Quran sumber. Saya pula tulis buku pasal Quran. Buku saya tak dianggap sebagai sumber. Rujukan. Yang tu adalah buku rujukan. Yang pure tetap Quran, yang sumber asal. Baik, bila kita sebut Allah tu adalah lafzul jalalah, lepas tu baru kita bahaskan daripada segi bahasa Arab dia apa? Isim, fa'il, huruf? Isim. Okay, boleh. Maka isim adalah apa tanda Alif lam. Alif lam. Termasuk juga somat tadi tu. Isim ke fa'il? Isim. Apa tanda Alif lam. Ada alif. Tanwin. Lam. Mana ada tanwin? Dia alif lam. Alif lam dia tak tanwin. Ahad. Sorry.
Boleh? Weh, dah 10 lah. Dah nak habis dah waktu. Perfect Boleh buat lagi. Boleh, saya nak tambah satu subjek baru kita ni. Boleh tak? Boleh. 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 Agaknya Boleh. mampu tak menanggung. Kalau dekat dalam bab kita punya video ni, bagilah bab-bab yang kita terangkan. Contohnya macam video minggu lepas. Penerangan mengenai mudhafun ilaih dan maf'ulun bih. Buat lagi. Barulah kita boleh dapat rujukan kita, oh nak rujuk maf'ulun bih, buka video ni. Right? Maknanya setiap video tu, kalau kita kata perbahasan surah Al-Ikhlas, muqaddimah dan penerangan apa ini yang saya nak terangkan. Maknanya video kita, kalau kita nak save tu, letak nama tajuk dia supaya kalau kita lupa bab fa'il, okay ni kita boleh tekan je lah video tu. Macam sampai tak? Sampai. Masih sampai Ustaz. Baik, sekarang ni saya nak terangkan satu subjek baru iaitu dinamakan sebagai mubtada. Boleh? Mubtada. Mubtada. Baik, mubtada ni ataupun adik-beradik kepada murtabak dan mentada. Nak bongkar PM. PM dapat jawatan tu, seronok lain macam mana. Dapat projek tu. Baik, Tak ada ya. dia asal dia mubtada. Boleh tak saya pandang ni? Boleh, 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 boleh. Boleh tangkap belum? Tangkap gambar. Gambar. Eh? Baik, saya nak pandang depan ni. Dari depan. Siapa yang dah pernah belajar tu tak apa lah. MB tu mangsa tu dia objek. Objek. Boleh. Ada dan murtabak. Baik, mubtada ni dia ada pasangan dia. Dengan ni. Jadi- Ada dengan murtabak. Kalau mubtada dalam ejaan bahasa Melayu dia mubtada. Ada. Dia mesti ada pasangan dia yang dipanggil sebagai khabar. Boleh? Yang tu ejaan dia dalam bahasa Arab lah. Tapi saya akan tulis bahasa Melayu kat dalam depan. Cuma nak bagi kenal dia dulu dalam bahasa Arab ejaan dia tadi. Mubtada. Cuma saya nak terangkan Dah. mubtada. Mubtada. Baik, mubtada ni apa dia? Mubtada ni adalah topik. Senang faham. Topik. Tajuk. Tajuk dia. Cerita. Ataupun dalam bahasa buku dipanggil sebagai subjek. Subjek. Predikat tu. Subjek predikat. Subjek dan predikat. Abah tu predikat. Dalam kad kita tu ada je kan? Subjek. Boleh? Subjek dan predikat. Cuma benda-benda ni saya tak tekankan selalulah seperti kelas-kelas saya yang akademi tu dia ada target dia setiap hari. Jadi laju sangat. Ni saya akan ajar secara santai-santai je. Lepas tu nanti kita dapat lah insya-Allah. Baik, mubtada ni kita boleh katakan sebagai subjek ataupun topik. Apa dia subjek dan topik ni kita pun keliru lagi. Maka secara senang fahamnya lagi, konklusi kepada dua benda ni, saya tekankan lagi dia adalah isim Isim. Bermula dengan isim. awal ayat. Mesti isim. Isim. Itu yang senang faham dia. Awal ayat. Semua isim yang mula ayat. Maknanya mula-mula ayat kita jumpa isim. Itu subjek. Isim di awal ayat. Okay. Macam tu.